muka surat ke-23, sunat witir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khadahil rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung solat sembahyang sunat masuk bab sunat witir. Sunat witir. Apa makna witir? Witir ni maknanya ganjil atau janggal. Witir tu ganjil. Jadi solat sunat witir ni dia boleh dilakukan secara berjemaah apabila di dalam bulan puasa. Dia sunat berjemaah. Solat witir ni sunat berjemaah bila bulan puasa. Kalau bulan lain dia tak sunat berjemaah. Dia tak sunat berjemaah solat. Sunat witir ni tak sunat berjemaah apabila bulan selain daripada bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi solat sunat witir ni dia termasuk di dalam solat sunat berwaktu. Dia berwaktu solat sunat witir ni. Sebab apa? Sebab dia tak boleh ditunaikan pada bila-bila masa. Dia nak tunaikan bila nak kena tunai solat witir ni. Mestilah selepas isyak. Solat witir ni selepas isyak, waktu malam lah. Bukan selepas maghrib. Lepas maghrib tak boleh tunai solat witir ni. Dia selepas isyak. Jadi solat sunat ni dia terbahagi kepada 3. Solat sunat ni dia terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertamanya dia ada solat sunat bersebab. Itu yang pertama. Solat sunat bersebab. Dan kemudian solat sunat bersebab ni terbahagi pula kepada 3. Ada 3 pula solat sunat bersebab ni. Yang pertama apa? Yang pertama solat sunat bersebab terdahulu. Solat sunat terdahulu ni, sebab terdahulu ni dia boleh dilakukan atau ditunaikan dalam waktu tahrim. Ini kita cerita dulu pembahagian dia. Pembahagian solat sunat ni. Yang pertama apa dia? Solat sunat bersebab. Dia kena ada sebab baru boleh sembahyang. Kena ada sebab. Contoh apa? Contoh gerhana matahari. Sembahyang solat sunat gerhana matahari. Sebab apa sembahyang? Sebab gerhana matahari. Contoh lagi, solat sunat gerhana bulan. Kenapa sembahyang? Sebab gerhana bulan. Nampak? Lepas tu lagi solat sunat safar. Kenapa solat? Sebab nak bermusafir. Nampak? Jadi solat sunat bersebab ni dia juga terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama apa? Yang pertamanya solat sunat bersebab terdahulu. Itu yang pertama. Solat sunat sebab terdahulu ni dia boleh dilakukan dalam waktu tahrim. Walaupun waktu tu sembahyang tu haram, tapi untuk solat sunat bersebab terdahulu ni kita boleh tunai
pada waktu tahrim. Dia tengok sebab dia. Ini kita bagi tahu kategori dia dulu, pembahagian dia dulu. Yang kedua, solat sunat bersebab terkemudian. Jadi solat sunat bersebab terkemudian ni dia tak boleh ditunaikan dalam waktu tahrim. Sebab terkemudian ni dia tak boleh tunai pada waktu tahrim. Nanti kita bagi contoh-contoh dia yang macam mana. Ni kita cerita pembahagian dia dulu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, solat sunat bersebab mengiringi. Solat sunat bersebab mengiringi ni boleh dilakukan dalam waktu tahrim. Itu yang pertama, solat sunat bersebab. Jenis yang kedua, solat sunat apa? Solat sunat berwaktu. Jadi yang kita nak cerita solat witir ni, sunat witir ni, dia termasuk di dalam solat sunat berwaktu. Dia ada waktu dia. Bukan boleh suka-suka nak tunaikan. Masuk waktu dia baru kita boleh tunaikan. Yang pertama tadi, solat sunat bersebab. Kena ada sebab baru boleh tunaikan. Kalau tak ada sebab, dia tak boleh ditunaikan. Itu beza dia. Jadi yang ketiga, solat sunat yang ketiga ialah solat sunat rawatib. Yang telah kita lepas, kita dah bacalah solat sunat rawatib tu. Solat sunat rawatib ni yang orang kata yang yang kapit solat fardu. Qabliyah dan ba'diyah tu. Tu solat sunat rawatib. Jadi 3 jenis solat sunat. Yang pertama, solat sunat bersebab. Dia nak solat sunat tu, dia kena ada sebab tertentu. Contoh, gerhana matahari. Contoh, kita nak pergi bermusafir. Macam tu. Contoh, ada hajat. Solat sunat hajat kan. Jadi itu bersebab. Yang keduanya, solat sunat berwaktu. Jadi solat sunat witir ni termasuk di dalam solat sunat berwaktu. Yang ketiganya, solat sunat rawatib, qabliyah ba'diyah tu. Okey, habis tu. Jadi solat sunat witir ni yang lebih muakkad. Yang lebih muakkad. Bila sebut muakkad atau sunat muakkad ni, maknanya apa? Solat sunat ni bila sebut muakkad, maknanya apa? Dituntut. Yelah, muakkad tu dituntut. Bila sebut solat sunat dituntut ni, maknanya apa? Maknanya Nabi tak pernah tinggal. Nabi tak pernah tinggal. Solat sunat witir ni Nabi tak tinggal. Dia mesti, Rasulullah ni mesti dah tak tinggal, mestilah dia laksanakan, Rasulullah laksanakan. Jadi solat sunat witir ni yang lebih muakkad sekali. Dia muakkad sekali daripada sembahyang sunat rawatib. Yang lebih muakkad sekali daripada sembahyang sunat rawatib. Banyak-banyak sunat rawatib, solat sunat witir ni lah yang paling yang paling muakkad. Yang paling dituntut. Jadi yang lebih muakkad sekali daripada sembahyang sunat rawatib ini ialah sembahyang sunat witir. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Itu sekurang-kurangnya witir 1 rakaat. Jadi solat sunat witir ni yang terlebih muakkad lah daripada solat sunat rawatib yang lain. Jadi sekurang-kurang untuk melaksanakan, mendirikan solat sunat witir ni, dia sekurang-kurangnya 1 rakaat. Tetapi sayugianya, sepatutnya, pengarang ni kata sepatutnya, sayugianya, jangan dikerjakan 1 rakaat. Sekurang-kurang solat witir 1 rakaat. Tapi pengarang kata
sepatutnya janganlah tunai 1 rakaat walaupun dibolehkan tunai 1 rakaat. Ni semayang solat witir 1 rakaat. Satu je lah. Nampak pengarang kata jangan dah kerjakan 1 rakaat tu. Kerana apa? Kerana apa tak boleh? Pengarang bagi sebab kerana menyalahi yang utama. Menyalahi yang utama. Jadi menyalahi yang utama ni macam mana? Yang menyalahi yang utama ni khilafun aula dipanggil. Khilaful aula. Jadi khilaful aula ni, apa khilaful aula ni? Khilaful aula ni apa? Khilaful aula ni satu hukum. Ulama buat satu hukum. Hukum dia yang macam mana? Hukum dia tak sampai jatuh martabat makruh dan tak pula jatuh naik pada martabat harus. Dia duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Khilaful aula ni dia duduk tengah-tengah antara makruh dan harus. Contohnya apa? Contohnya solat sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni kita kerjakan apabila kita masuk masjid. Masuk masjid, sunat, solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi dekat sini ulama beritahu tahiyatul masjid ni dia duduk hukum dia dihukumkan sebagai khilafun aula. Kalau kita tak semayang pun tak apa. Kalau semayang lebih baik. Tapi dia tak sampai martabat makruh. Kalau kita tak semayang makruh, tak. Ni ulama yang terkemudian lah. Kalau ulama dulu dia tak ada khilaful aula ni. Ulama dulu kalau tak sunat makruh je. Jadi ulama yang terkemudian ni meletakkan ada satu hukum dia panggil antara makruh dan harus tu dia panggil khilaful aula, iaitu menyalahi yang utama. Contoh tahiyatul masjid tadi, yang utamanya semayang solat sunat tahiyatul masjid. Tapi kita tak nak buat. Tak nak buat, kita duduk terus. Bila duduk terus namanya khilaful aula, menyalahi yang utama. Tapi dia tak sampai jatuh makruh. Jadi sekurang-kurangnya yang eloknya ialah 3 rakaat. Nampak solat witir ni pengarang kata janganlah buat 1 rakaat. Jadi yang baiknya macam mana? Yang eloknya macam mana? Yang eloknya ialah 3 rakaat sekurang-kurangnya. 3 rakaat. Kita dah tahu yang paling kurang tu 1 rakaat. Kan? Tapi ulama bagi tahu janganlah buat 1 rakaat tu. Macam ni sangat 1 rakaat. Amboi. 1 rakaat berapa minit je? Seminit je. Semayang seminit je. Jadi yang lebih baiknya, yang lebih eloknya ialah 3 rakaat. Mula-mula buat 2 rakaat. 3 rakaat tu mula-mula buat 2 rakaat 1 salam. Dah habis 2 rakaat 1 salam, bangun balik sambung 1 rakaat. Niat untuk 1 rakaat. Kemudian habis 1 rakaat beri salam. Jadi lafaznya lafaz solat sunat witir ni. Apa dia? Usalli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya apa? Artinya saja aku sembahyang sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat pula. 2 rakaat? Witir 2 rakaat mana ada? Habis berapa rakaat? 1-3 1-3-5. Witir kan ganjil. Yelah, memang witir ganjil, tetapi tunaikan 2 rakaat dulu. Kalau nak tunai 3 rakaat, kita paling kurang 3 rakaat. Nak tunai solat witir ni, tunai 2 rakaat dulu. Dah habis 2 rakaat, bagi salam. Dia tak boleh bagi Kemudian bangun balik
buat 1 rakaat, bagi salam. Solat sunat witir ni ulama tak bagi buat direct 3. Kalau dia buat dari tinggi jadinya ni. Dia sebab ulama kata nak biar ada beza dengan semayang maghrib. Takut-takut nanti tak ada beza dengan semayang maghrib. Jadi nak membezakan dengan semayang fardu maghrib. Jadi buat 2 rakaat dulu. Tunai dulu. Usolli sunnatan witri raka'ataini lillahi ta'ala. Apa artinya? Sahaja aku semayang sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Buat 2 rakaat dulu. Kemudian takbir lah. Lepas lafaz niat tu takbir. Dan dalam takbir tu jangan lupa niat. Tadi baru lafaz niat. Lafaz niatnya usolli sunatan witri raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya apa? Artinya sahaja aku semayang sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian angkat takbir Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar tu alif sehingga ra, niatlah. Niat tu kena ada qasad, ta'rad, ta'yin. Paling kurang qasad tu tujuan kita nak buat apa? Nak semayang lah tujuan tu qasad. Aku nak semayang. Ta'rad tu apa? Ta'rad tu semayang sunat. Ta'yin tu apa? Ta'yin tu solat sunat witir. Ta'yin tu nak solat apa? Solat witir lah. Jadi soli sunatan witri. Paling kurang niatnya soli, niat dalam hati tu. Sahaja aku sembahyang sunat witir. Itulah yang paling kurang nak niat. 2 rakaat kerana Allah, itu sunat saja. Yang wajibnya usolli sunnatan witri. Dia kena ada qasad, ta'rad, ta'yin. Umpamanya kita nak sembahyang subuh, usolli fardu subuhi. Itu yang wajibnya. Sahaja aku sembahyang fardu subuh. Habis 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, tunai kerana Allah Ta'ala, itu sunat sahaja. Sunat untuk kita niat. Jadi dalam niat tu kita tak perlulah nak niat penuh. Umpamanya kita nak solat subuh. Nak niat sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Jadi tak perlulah niat seumpama itu. Niat saja yang wajibnya apa? Nak memudahkan. Kita nak memudahkan kita nak solat. Kalau kita boleh niat penuh lagi bagus, kan? Tapi ini nak memudahkan kita. Kadang-kadang kita angkat takbir Allahu Akbar. Tak jadi. Sekali lagi Allah. Berpusing-pusing tangan pun ada. Pusing-pusing tangan. Ya, macam Allahu Akbar. Pun ada. Kan, punya nak masukkan niat tu dalam hati kan. Jadi yang mudahnya kita ambil yang wajib. Qasad, ta'rad, ta'yin. Apa tu qasad? Qasad tu apa yang kita nak buat sekarang. Kita nak buat apa qasadnya? Tujuannya apa? Tujuannya kita nak sembahyang. Aku nak sembahyang. Ta'radnya apa? Ta'rad sembahyang apa? Sembahyang fardu. Ta'yinnya apa? Waktu apa? Waktu subuh umpamanya, waktu zuhur umpamanya. Jadi kalau niat waktu zuhur, saja aku sembahyang fardu zuhur, cukup. Kalau kita nak lafaz niat, bolehlah panjang. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Ni bab niat ni dah lepas dah kan? Dah lepas dah. Tapi tak apa, kita ulang-ulang sikit. Jadi niat tu saja aku sembahyang fardu zuhur. Habis cerita. Bila pendek, mudahlah kita nak niat dalam hati. Kan? Saja aku sembahyang fardu zuhur. Habis. 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Tak payah niat pun tak apa. Itu sunat. Kalau boleh niat, alhamdulillah, teruskan. Kalau kita ni rasa panjang sangat, nanti tak masuk-masuk,
semayang 2-3 kali takbir baru masuk semayang. Jadi tak payah buat. Yang sunat tu tinggalkan dulu. Kita mahirkan yang wajib dulu. Saja aku semayang fardu zuhur, saja aku semayang fardu asar, saja aku semayang fardu maghrib, saja aku semayang fardu isyak, saja aku semayang fardu subuh. Kalau solat sunat witir ni, saja aku semayang sunat witir, saja aku solat sunat witir. Selesai masalah. Kan? Pendek sikit senanglah. Jadi nak niat dalam hati. Nak niat dalam hati di antara alif hingga ra. Allahu akbar. Jelas ke jelas? Jelas insya-Allah. Tapi kalau orang tu semayang straightnya 3 rakaat, Boleh. dosa ke apa? Dia tak kira dosa, tapi ulama suruh bezakan. Kalau boleh witir ni bezakan dengan solat maghrib. Ulama anjurkan buat 2 rakaat dulu, lepas tu baru sambung dengan 1 rakaat. 2 rakaat, 1 salam. Lepas tu bangun 1 rakaat tambah 1 salam. Niat 1 rakaat. Nanti bawah ni ada niat 1 rakaat lagi. Yang ni kita niat 2 rakaat dulu. Tak, hukum dia jadi makruh ke macam mana? Apa dia hukum macam mana? Kalau dia semayang straight. Dia nak bagi ada beza lah. Ada beza. Yang ini takbir Allahu Akbar, lepas takbir baca Fatihah dan surah Sabbihi. Tak ingat surah Sabbihi, baca kuliah atau Qul ya ayyuhal kafirun. Macam tu. Alhamdulillah. Ni terima kasih Nuraini Idris. Sebab komen jelas. Alhamdulillah jelas. Kalau ada yang tak jelas tu sila komen lah. Dan kalau rasa nak beri orang kata nak beri pendapat atau komen-komen yang lain, sangat dialu-alukan. Ataupun ada soalan-soalan yang kemuskilan. Kalau tak boleh jawab, nanti kita jawab lain kali. bukannya jadi payah benda tu kan. Kalau kita tak boleh jawab hari ni, kita jawab besok, lusa, tulat. Kita rujuk Tok Guru ada, kita rujuk kitab-kitab ada, insya-Allah. Jadi sudi-sudikan komen. Komen lah apa-apa pun. Yang dekat sini pun nak komen lah, nak tanya soalan, tanya. Boleh jawab, jawab. Tak boleh jawab, cakap tak tahu. Senang cerita. Pasal apa? Pasal ulama' menganjurkan macam tu. Ulama' kata kalau tak tahu, cakap tak tahu. Sebab Imam Malik sendiri, Imam Malik ni siapa? Imam Malik ni guru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik ni yang membuat mazhab Maliki. Owner mazhab Maliki tu Imam Malik. Jadi satu hari ni ada seorang hamba Allah ni datang jumpa Imam Malik. Dia tanya Imam Malik. Dia tanya soalan lah dekat Imam Malik. Dia tanya-tanya, Imam Malik jawab apa? Imam Malik cakap, wallahu alam, aku tak tahu. Imam Malik ni siapa? Ulama masyhur, ulama mazhab. Dia 4 mazhab yang terkemuka. Dia boleh jawab tak tahu. Nampak punya ulama. Dia punya dia punya tawaduknya, dia punya sifatnya tu. Kalau tak tahu, dia abang tak tahu je kan. Dia tak pandai-pandai nak jawab. Dia kata, oh ini aku rasa gini. Tak ada. Bukan rasa-rasa, main rasa-rasa. Kalau main rasa-rasa ni tak betul. Rasa-rasa ni tak betul. Sebab fiqh ni dia ada fakta dia. Dia ada kaedah dia. Dia bukan main rasa-rasa. Ini bukan ilmu rasa. Ilmu fiqh ni bukan ilmu rasa. Ilmu fiqh ni dia ilmu fakta. Ilmu ada kaedah dia nak melaksanakan sesuatu ibadat tu. Jadi lepas takbir tu kita baca Fatihah. Lepas baca Fatihah kita baca
surah Sabbihi. Surah Sabbihi atau qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pada rakaat kedua, dah bangun balik rakaat kedua tu baca Fatihah dan surah apa? Surah qul ya ayyuhal kafirun ataupun surah qul wallahu ahad. Tapi kena pandai padankanlah. Maksudnya kalau kita baca surah Sabbihi, rakaat yang pertama baca surah Sabbihi, rakaat kedua baca surah qul ya. Ataupun rakaat pertama tu kita baca surah qul ya, kan? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kita baca surah qul huwallah. Macam tu. Lepas tu, lepas baca qul huwallah tu, rukuklah macam biasa. Lepas rukuk, sujud dan tasyahud, mengucap salam, tasyahud akhir atau tahiyat akhir dan beri salam. Lepas beri salam tu kemudian bangun, buat satu rakaat lagi, tambah lagi satu rakaat. Kan, tambah. Pasal apa? Pasal sunat witir ni 3 rakaat paling kurang. Jadi ulama kata tunaikan 2 rakaat dulu dengan satu salam. Kemudian bangun balik tambah satu rakaat lagi. Lafaz niatnya macam mana satu rakaat ni? Lafaz niatnya usolli sunnatan witri rakaatan. Satu rakaat, rakaatan. Kalau rakaat ini 2 rakaat. Ni satu rakaat, rakaatan. Lillahi ta'ala. Artinya apa? Artinya sahaja aku semayang sunat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi 1 rakaat ni kena sebut ke? Kalau lafaz bolehlah sebut, tapi kena wajib niat ke? Tak wajib niat 1 rakaat ni, sunat sahaja. Yang wajibnya mana? Nak niat. Yang wajibnya sahaja aku solat sunat witir, sahaja aku sembahyang sunat witir. Cukup dengan itu sahaja. Itu sahaja. Jadi bila kita niat macam tu, pendek macam tu, mudahlah bagi kita untuk masukkan niat kita di dalam takbir. Kan? Lepas takbir apa buat? Baca Fatihah. Baca Fatihah dan sebarang surah. Lepas baca Fatihah tu, bacalah surah apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Setengah-setengah kitab, setengah-setengah kitab setengah-setengah kitab mengesyorkan. Nampak bahasa Jawi pun pakai mengesyorkan. Apa mengesyorkan ni? Beri cadangan, dicadangkan. Setengah-setengah kitab yang lain mencadangkan. Mengesyorkan lepas Fatihah. Rakaat tu yang sembahyang witir 1 rakaat ni, selepas baca Fatihah, baca surah Qul Huwallahu Ahad. Yang pertama. Yang kedua, sambung lagi dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Direct kita baca 3 qul. Lepas baca Fatihah, baca Qul Allah, baca Qul a'udzu birabbil falaq, baca Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu, setelah baca surah tu, rukuk. Lepas rukuk, iktidal. Lepas iktidal, sujud. Lepas sujud, duduk antara 2 sujud. Lepas duduk antara 2 sujud, sujud balik, sujud yang kedua. Lepas sujud kedua, duduk tahiyat akhir. Sebab 1 rakaat je. 1 rakaat je duduk tahiyat akhir. Bila dah duduk tahiyat akhir, bacalah tahiyat akhir. Baca tasyahud awal. Dah habis baca tasyahud awal, beri tasyahud awal pula, tasyahud akhir, beri salam. Habis, selesai solat witir 3 rakaat. Tapi dilakukan 3 rakaat dengan 2 salam. 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam.
Macam tu. Jelas kan? Yang lebih elok lagi dibuat 5 rakaat. Nampak? Ini bagi orang rajin. Orang rajin semayang, orang kuat semayang, kan? Ni apa? Musim-musim zaman-zaman wabak ni, kan, duduk rumah makan tidur, tengok TV je. Apa kata sekali-sekala buatlah solat sunat witir 5 rakaat. Umpamanya 5 rakaat tu. Jadi dibuat 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat. Nampak? 9 rakaat. Sehingga berapa rakaat nak buat ni? Sehingga 11 rakaat sahaja. Sebanyak-banyak witir 11 rakaat. Jangan tunai lebih, jangan terlebih rajin sangat. Pergi bantai 21, kan? Lebih solat tarawih lagi. Janganlah. 11 rakaat je. Solat witir ni paling banyak 11 rakaat. Paling kurang 1 rakaat. Yang eloknya, afdalnya 3 rakaat. Yang eloknya yang elok daripada 1 tu. Jangan kita tahu 1 rakaat solat witir ni kita hentam 1 rakaat. Ulama kata janganlah buat 1 rakaat, buatlah yang eloknya 3 rakaat. 3 rakaat tu seperti mana kita baca tadi, 2 rakaat, 1 salam, kemudian bangun sambung balik 1 rakaat, kemudian sampai salam. Jadi solat witir ni mana yang banyak itulah yang elok. Jadi lagi banyak lagi elok. Yang paling banyak 11 rakaat. Jika dikerjakan lebih, jika dikerjakan lebih daripada 11 rakaat, kita kerjakan lebih, kita kerjakan 13, 15, 17, 19, 21. Umpamanya dah terlampau rajin sangat, kan? Jadi apa? Jadi tidak sah. Tak sah solat witir tu. Tak sah. Tu dia kata jangan pandai-pandai tambah. Kalau nak solat lain, nak solat lagi lah. Katakan nak solat lagi, solatlah sunat mutlak. Tapi jangan tunai solat witir dulu. Witir ni solat yang kita tunaikan yang setelah akhir. Maksudnya dah habis kita buat ibadat lain, solat sunat, solat yang lain, baru solat sunat witir. Dia pengelas sekali, yang akhir sekali. Jadi kita nak sembahyang banyak. Contohnya kita bangun pukul 2, pukul 3. Cerita orang rajin lah, orang kuat beribadat. Kita ni kuat makan. Kuat makan macam mana nak kuat ibadat, kan? Jadi nak kuat makan pun boleh, tak ada masalah. Tapi biar kuat ibadat juga. Nak makan banyak, ibadat pun nak kena banyak. Tapi biasa-biasa je lah. Ulama' beritahu, makan banyak ni dia malas nak buat ibadat. Kan, malas nak buat ibadat. Sebab kalau perut dah penuh ni, sampai makan orang kata apa, sampai termengah-mengah, dia boleh menyebabkan apa? Mati hati. Hati tu jadi keras. Nak buat ibadat pun malas. Malas macam mana, dah kenyang terbaring je, kan? Malas lah. Jadi kurangkan sikit makan supaya kita lebihkan ibadat. Ni zaman virus COVID-19 ni. Jadi banyak-banyak kita bertaubat, banyak-banyak buat ibadat, minta ampun dengan Allah, doa supaya Allah Ta'ala angkat segera akan wabak virus COVID-19 ni. Sebab apa? Sebab sekarang ni kerajaan Arab Saudi dia dah keluarkan apa? Nak panggil apa? Keluarkan apa tu? Kenyataan apa? Kemungkinan besar haji tahun ni tak boleh kita laksanakan. Nampak? Kemungkinan besar. Tapi dia tak kata confirm lah. Dia kata nanti tunggu perkembangan yang macam mana.
Tapi yang sahnya umrah memang tak boleh buat lah. Memang tak boleh buat lah. Betul tu, Nuraini Idris. Betul Ustaz, makan banyak jadi malas. Betul lah tu. Macam biasa buat. Kalau saya memang makan banyak. Saya ni memang makan banyak, jadi malas nak buat ibadat. Memang betul. Ini kita cerita diri sendiri kan. Bila makan banyak, perut dah penuh kan. Perut makanan dah nak sampai ke dada dah, nak sampai ke jantung lah. Bila dah penuh sangat nak sampai jantung, jadi jantung tu bekerja kuat. Bila bekerja kuat, pam, jadi kita pam darah tu, jadi kita jadi lemah. Jadi badan kita jadi lemah, oksigen kurang. Tu jadi malas. Apa lagi ni, Nuraini Idris, lebihkan ibadat masa banyak di rumah time sekarang. Betul Nuraini Idris ni. Kita ni musim Covid ni, kena buat apa? Buat semayang sunat banyak-banyak. Tapi kalau rasa diri kita ni ada kodok semayang, tunai yang kodok dulu. Jadi wajib nak kodok semayang ni. Jangan belasah semayang sunat je mentang-mentang ustaz tu ajar. Bukan saya lah, ustaz lain. Saya bukan ustaz. Ustaz ajar semayang sunat, baca kitab semayang sunat. Solat witir sampai 11 rakaat. Pulun solat witir sampai 11 rakaat. Tapi kodok-kodok yang kita dulu, kita lupa. Zaman-zaman kita muda dulu, zaman-zaman apa, orang apa, budak-budak baru nak up tu nak up sini kan, tinggal semayang, umur 15, umur 16, 17 kan, banyak tinggal semayang. Biasalah, budak nakal kan. Jadi tinggal semayang. Jadi kita ingat-ingat balik, flashback balik, aku ada tinggal semayang tak dulu. Jadi kena semayang kodok lah. Wajib semayang kodok. Ada ulama kata, ulama bagi hukum semayang kodok ni, ada hukum dia. Semayang kodok ni wajib kodok. Yang lama-lama pun wajib kodok. Tak boleh tak kodok. Sehingga kan ada ulama mengatakan haram semayang sunat selagi tak habis semayang kodok. Nampak? Haram semayang sunat. Itu pendapat muktamad, pendapat yang rajih. Pendapat muktamad mengatakan, ulama mengatakan, semayang sunat ni haram selagi semayang kodok tak habis. Habis tu tak semayang sunat lah kita. Habis nak buat macam mana? Kan? Kalau nak semayang sunat juga boleh ambil pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua kata boleh tunaikan semayang sunat, tapi jangan tinggal semayang kodok. Semayang kodok jangan tinggal. Jangan tinggal. Kena buat lepas semayang kodok baru semayang sunat. Umpamanya kita semayang zuhur umpamanya. Mula-mula kita tunaikan solat zuhur, fardu zuhur. Dah habis solat fardu zuhur, kita tunai pula solat kodok zuhur kalau ada. Itu yang lama-lama tu, yang kena ingat tu. Buat jadual solat kodok ni, buat satu jadual untuk kita tunaikan dia. Masa bila kita nak tunai solat kodok ni, susun jadual. Dah lepas solat kodok baru solat sunat. Boleh kita solat sunat, kita ambil pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang muktamad tak boleh tunai, haram. Kan? Tapi ada pendapat yang lain, walaupun pendapat tu lemah, padanlah kita yang lemah ni. Padanlah kita. Tapi kalau boleh, kita ambil pendapat muktamad lah. Sebab solat wajib ni lebih besar pahala dia daripada solat sunat. Kan, kita pulun solat sunat, solat wajib yang kodok ni kita kurangkan, jadi kurang pahala. Jadi kita buat solat kodok tu biar habis, pulun sampai habis. Buat jadual bila kita nak tunaikan. Jangan waktu tahrim sudah. Kan waktu haram sayang tu elaklah
dijadualkan solat qada ni di dalam waktu tahrim, kalau boleh elakkan. Buatlah selepas zuhur, sebelum asar, selepas maghrib, selepas isyak boleh. Selepas isyak tu panjang masa dia kan, waktu malam ni. Kita perbanyakkan solat qada kita. Sebab apa nak kena tunai solat qada ni? Sebab tunaikan solat qada ni termasuk di dalam rukun taubat. Rukun taubat ni kena tahu juga tuan-tuan. Kena tahu juga rukun taubat ni. Rukun taubat ni yang pertama menyesal. Kita ulang balik. Ini kita cerita bab apa ni? Kita cerita ni bab solat sunat witir. Macam mana boleh masuk rukun taubat pula ni? Tapi tak apalah, kita nak mengingati kan. Nak beri manfaat kepada yang sudi menonton ni. Alhamdulillah, terima kasih kan. Sudi-sudikan share juga. Supaya apa? Supaya sampai kita boleh buat manfaat dekat orang, beri manfaat dekat orang. Macam tu. Jadi yang pandai bercakap tu bercakap lah. Yang tak pandai bercakap ni kita kongsi-kongsikan. Ilmu yang ada ni kita kongsi-kongsikan. Banyak cara nak kongsi ilmu ni. Dengan share yang live umpama kita buat ni, itu satu perkongsian yang baik. Itu cara berdakwah juga. Itu cara fisabilillah juga. Nak beri orang manfaat. Jadi balik pada rukun taubat tadi. Yang pertama kita apa? Yang pertama kita rasa menyesal dalam hati akan maksiat yang kita buat tu. Dosa yang kita buat tu kita rasa menyesal. Itu yang pertama, rukun taubat. Cara-cara nak bertaubat ni. Cara bertaubat ni bukan sekadar ucap astagfirullah, astagfirullahalazim, cukup? Tak cukup. Dia mesti dalam hati tu ada rasa menyesal. Menyesal apa? Menyesal akan maksiat atau dosa yang kita buat tu. Jadi yang keduanya apa rukun dia? Rukun taubat yang kedua. Rukun taubat yang kedua ni, kita ikrar dalam hati kita, kita janji dalam hati kita, kita tak nak buat lagi maksiat tu, tak nak buat lagi dosa tu. Tu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kita tinggal terus maksiat tu. Kita tinggal terus. Tinggal terus. Yang keempat ni, kalau ada hutang atau qada yang lepas-lepas, kena ganti balik, kena qada balik. Umpamanya apa? Umpamanya sembahyang, kena qada. Lagi apa? Puasa, kena qada. Kalau tinggal lah. Kalau tak tinggal tak payah qada. Kalau tinggal puasa Ramadan, bulan puasa Ramadan tu tinggal berapa hari, kena qada. Tu cara bertaubat. Dan yang lagi apa? Lagi zakat. Zakat pun kalau kita tak bayar dulu, kita ingat kita dulu tak bayar zakat, kena bayar sekarang. Qada balik yang dulu. Agak-agak berapa yang dulu. Kira lah agak-agak pasti bayar. Tak ada tempat bayar, buat main sini. Buat main sini. Jadi itu cara-cara bertaubat. Jadi itulah, kalau ada benda yang kita nak kena qada, kena qada, baru nama taubat. Bukan minta tadah tangan, ya Allah dulu aku tinggal semayang pun aku, ya Allah. Dah cukup macam tu, doa aje. Doa aje. Doa aje bukan salah, betul. Tapi kena laksanakan yang qada tu. Tu. Ataupun kita salah dengan orang, kena minta maaf dengan orang. Kita terambil hak dia, kena pulang balik, bagi tahu, minta halal. Barulah lepas taubat kita tu, barulah sempurna taubat kita tu. Kalau tak boleh. Tak sah taubat kita tu, tak dikira pun. InsyaAllah kita sama-sama berkongsi ilmu. Terima kasih Nuraini Idris yang beri songkongan padu pagi ni. InsyaAllah Ustaz semoga dapat istiqamah, akan ikuti live Ustaz. InsyaAllah sama-sama kita beri manfaat pada orang. Sebab zaman wabak ni dah tak ada cara lain. Nak pergi dengar kuliah dekat masjid,
Orang dah tak bagi. Bukan orang lah, kerajaan tak izinkan. Sebab apa? Sebab takut mudarat tu. Bukan suka-suka tak izin, kan? Sehingga kan sembahyang Jumaat pun dibatalkan, kelas-kelas pengajian dibatalkan. Begitu juga dengan madrasah pondok. Dia orang ni hentikan pengajian secara umum. Secara khususiah tu lain lah. Itu orang-orang dalam kita tak campur. Tapi untuk umum kita tutup. Kan? Untuk umum kita tutup. Kalau yang khususiah tu, itu pelajar-pelajar yang berada kat dalam. Jadi dia tak campur dengan orang luar. Yang sebab apa kita tutup? Sebab kita tutup takut bercampur dengan orang luar. Orang luar tu kita tak tahu datang daripada mana. Kan? Datang daripada mana, tiba bersentuh-sentuh semua. Tu yang konvik tu. Jadi pengajian umum memang kita tutup. Buat masa sekarang ni, dekat madrasah kita ni, pondok kita ni pun kita tutup pengajian umum. Begitu juga dengan masjid-masjid. Dia orang tutup juga. Supaya apa? Nak mengengkangkan virus COVID tu. Banyak sangat dah celoteh ni. Dah pukul berapa ni? Kok dah tengah hari nasi belum masak nasi belum masak. Hari ni kami puasa sunat. Bagus. Bagus puasa sunat, alhamdulillah. Teruskan. Saya ni kuat makan. Jadi sampai mana tadi? Dan lagi kita sambung lah. Banyak sangat bercerita ni. Mengapu je banyak. Mengapu membawang memang sedap. Dan lagi dikerjakan. Kita sambung. Dan lagi dikerjakan witir ini bercerai-cerai rakaat yang akhir tu. Bercerai-cerai rakaat yang akhir daripada yang dahulunya, lebih baik daripada berhubung dengannya sekaligus. Maksudnya macam mana? Maksudnya kita tunaikan 3 rakaat, yang rakaat terakhir tu kita asingkan. Maksudnya macam tu. Maksudnya kita buat 2 rakaat dulu, kemudian kita bagi salam. Yang rakaat yang terakhir tu asingkan. Maknanya buat takbir yang baru, semayang baru sebanyak 1 rakaat. Kemudian semayang macam biasa sampai salam. Jangan lupa tahiyat akhir. 1 rakaat tak ada tahiyat akhir pula. Ada tahiyat 1 rakaat tu, ada tahiyat akhir juga. Kemudian beri salam. Beri salam, habislah 3 rakaat. Atau kita nak semayang 5 rakaat, kita tunaikan 2 rakaat, kemudian tambah lagi 2, kemudian yang akhir tu 1. Begitulah seterusnya sampai 11. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 10 rakaat. 2, 2, 2, 2, 2. Kemudian yang akhir tu, yang 11 tu 1 rakaat. Terima kasih sekali lagi Nuraini Idris dah share Ustaz pada kawan-kawan. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nilai apa perbuatan kita ni sebagai kebaikan, kebajikan dunia akhirat, diberikan pahala. Dengan niat kita nak dakwah, dakwah di jalan fisabilillah. Bukan kita nak tunjuk pandai, bukan kita nak tunjuk masyhur, bukan kita nak cari pengaruh, tapi nak beri manfaat pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Kita nak berhenti dah ke? Sambung sikit lah, dah nak habis lah. Berapa baris je tinggal, tak sampai 10 baris. Kita habiskan. Diperbuat 2 rakaat. 2 rakaat, 1 takbir. 2 rakaat, 1 takbir, beri salam. 2 rakaat, 1 takbir, beri salam. Macam tu. Dan 1 salam lebih baik daripada diperbuat 10 rakaat terus, 1 takbir dan 1 salam. Kita nak buat 11 rakaat kan. Jadi 10 rakaat tu kita pulun. Kita pulun 10 rakaat tu kan. Kemudian beri salam. Baru lepas tu tambah satu rakaat lagi. Macam tu tak berapa molek. Bukan tak boleh, tak molek.
Yang moleknya buat 2-2-2. Sebab semayang solat sunat malam ni, semayang sunat malam ni lebih baik, lebih elok, lebih afdal kita tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 1 takbir, 1 salam. Lepas tu tambah lagi 2 rakaat. Sampai salam. 1 takbir, 1 salam. Tambah lagi 2 rakaat, 1 takbir, 1 salam. Sebanyak 5 kali. Jadi 10 rakaat. Dah habis 10 rakaat. Bangkit yang terakhir tu 1 rakaat dengan 1 takbir dan 1 salam. Itu lebih baik, yang dianjurkan, yang diajar oleh ulama. Jadi kita dah buat tu, pengarang kata apa? Kemudian 1 rakaat, 1 takbir dan 1 salam bersendiri. Jadi lepas kita buat 2-2-2-2, lepas tu tambahlah 1 rakaat yang terakhir tu kan, dengan niat 1 rakaat, dalam takbir niat 1 rakaat, kemudian sampailah kita teruskan habis semayang sampai salam. Habis. Muka surat sebelah. Waktu semayang witir. Ni waktu semayang witir. Itulah sebab namanya semayang witir ni termasuk di dalam golongan semayang berwaktu. Solat sunat ni ada 3 kategori, 3 peringkat, 3 golongan. Yang pertamanya solat sunat bersebab. Yang keduanya solat sunat berwaktu. Ketiganya solat sunat rawatib. Jadi solat witir ni termasuk di dalam solat sunat berwaktu. Jadi bila masuk dalam solat berwaktu, dia ada waktu. Bukan suka-suka boleh nak kita tunaikan. Dia ada waktu. Jadi waktu semayang witir ini ialah antara semayang isyak, iaitu lepas semayang isyak. Jangan sebelum semayang isyak. Masuk isyak, semayang witir dulu. Tak kena tu. Kan? Dah tahu semayang witir ni ketika isyak, kan, kita masuk je waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar, semayang witir dulu. Tak kena tu. Kan? Tak kena. Jadi semayang witir ni lepas sembayang isyak. Lepas sembayang isyak kita dah sembayang isyak, tak kira lah sembayang isyak kita pukul apa. Kan, sembayang isyak kita pukul 12.30 malam. Dah sembayang isyak baru boleh tunai solat witir. Bukan solat sunat, bukan solat isyak orang lain lah. Contoh sembayang kat masjid, contohlah. Kan, masjid sembayang isyak, kemudian dah habis sembayang. Kita tak sembayang lagi kat rumah. Kan? Yang boleh solat witir ni orang yang dekat masjid tu, kita belum. Sebab kita belum tunai solat isyak. Yang kena tunai solat isyak ni, yang boleh ditunaikan solat isyak ni apabila telah kita laksanakan solat isyak bagi diri kita, bukan solat sunat isyak yang lain, orang lain. Lepas isyak hingga bila boleh tunai solat witir ni? Hingga naik fajar. Maksudnya hingga waktu subuh. Masuk subuh, habis dah waktu solat witir. Maka jika dikerjakan sebelum sembahyang isyak sekalipun, jika dikerjakan sebelum sembahyang isyak sekalipun, sudah masuk waktu isyak, tidak sah sembahyangnya. Itu yang kita kata tadi. Kan? Orang azannya tiba sembahyang witir dulu. Tak sah. Sebab solat witir ni waktu dia selepas sembahyang solat isyak kita, bukan solat isyak orang lain. Diri kita, bila kita sembahyang isyak, kata kita sembahyang isyak pukul 3 pagi. Selepas sembahyang isyak kita 3 pagi itulah baru kita boleh tunai solat witir. Habis dah. Sambung. Tidak sunat berjemaah sembahyang witir yang dikerjakan tiap-tiap malam. Tak sunat berjemaah. Solat witir ni tak sunat berjemaah. Kalau buat dia jatuh makruh. Paling tidak khilafun aula. Tetapi sunat dikerjakan berjemaah witir pada tiap-tiap malam Ramadan. Bulan puasa Ramadan baru sunat berjemaah solat witir.
Dan tambah doa kunut pada 16 Ramadan hingga akhir bulan. Itu pada bulan puasa lah. Kalau kita biasa Ramadan tu, kita biasa solat tarawih dekat masjid, surau, tempat berjemaah yang lain. Kita biasalah 16 Ramadan tu, mula malam 16 Ramadan tu sampailah akhir Ramadan 29 atau 30 Ramadan, disunatkan imam tu, kita yang berjemaah ni baca doa kunut. Baca doa kunut. Jadi doa kunut ni dibaca bila? Pada 16 Ramadan hingga akhir bulan. Habis solat sunat witir. Nanti kita masuk tajuk sunat duha, insya-Allah. Nanti kita sambung lagi muzakarah kita ni pada lain waktu, lain ketika, diizinkan Allah SWT. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah supaya wabak virus COVID-19 ni, COVID-19 ni diangkat segera oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan terangkatnya wabak virus COVID-19 ni, bolehlah umat Islam seluruh dunia ni tunaikan tunaikan umrah, tunaikan haji tahun ni. Mudah-mudahan kita harap begitu. Jangan sampai Allah Ta'ala biarkan kita ni umat Islam tak dapat tunaikan haji pada tahun ni. Kan? Jadi ada juga ulama-ulama bagi tahu, pesan dekat kita, bimbang, ulama berbimbang-bimbang kalau tak ada haji tahun ni, takut-takut bencana yang lain pula Allah Ta'ala hantar. Jadi banyak-banyak kita berdoa. Kita bukan minta, kita doa Allah tangguhkan. Benda semua tu akan berlaku, bencana-bencana besar ni akan berlaku. Sebab apa? Sebab kita duduk akhir zaman menuju pada kiamat. Jadi akan berlaku benda tu. Jadi yang kita naknya mohon doa pada Allah supaya Allah tangguh dulu. Sebab apa nak tangguh? Sebab apa nak tangguh? Sebab kita nak buat amal. Kita ni tak banyak amal, kan? Tak banyak amal. Kita ni tak banyak taubat, tak banyak kita serah diri kepada Allah, kembali pada Allah. Jadi kita nak masa tu. Sebab kita dah penghujung masa ni. Umpamanya muzakarah ni dah hujung-hujung dah. Dah hujung-hujung dah. Nak pergi masak nasi pula. Nak masak nasi. Yang tak puasa lah. Yang puasa tak apalah. Yang puasa boleh tidur lah. Jadi insyaAllah sama-sama kita berdoa ujian daripada Allah Ta'ala ni, wabak ni, virus COVID-19 ni diangkat Allah Ta'ala. Dan mana-mana mangsa COVID-19 ni, mudah-mudahan yang muslimin muslimat tu dikurniakan Allah Ta'ala pahala syahid, dimatikan di dalam mati syahid, insyaAllah. Wallahu ta'ala wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wal 'alim fit ta'wil wa salihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwi 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, hari ni banyak komen ni tak sempat baca satu persatu. Jadi terima kasih kepada yang menonton, yang sudi share, terima kasih. InsyaAllah, ni apa ni? Best tu Ustaz bab solat duha. Bila tu Ustaz live-nya? Oh, bila tanya bila ni yang tak tahan ni. Ni nak kena tanya anak murid. Anak murid bila nak baca solat sunat duha ni? Tak tahu bila ni. InsyaAllah sebenarnya hari-hari ada, kadang-kadang tak sempat nak buat live. Nanti insyaAllah dia beritahu bila solat sunat duha tu. Tapi besok rasanya kitab tasawuf tapi besok pagi insyaAllah kitab tasawuf. Cuma waktu ni kadang-kadang waktu tu tak boleh istiqamah. Kadang pukul 9, kadang pukul 10, kadang pukul 8. Kan? Sebab apa? Sebab musim virus ni diganggu gugat oleh wabak virus. Tu yang jadi macam tu. Diganggu gugat. Jadi biasanya kalau hari-hari kebiasaan kita buat apa muzakarah tu pukul 10 jadi musim ni kita tengok ke lapangan. Kadang-kadang pukul 8 lebih, kadang-kadang pukul 9 lebih. Macam tu. Tak tentu. Pasal anak murid pun tak ramai. Pagi dia orang ngaji lagi. Kan ngaji Quran. Dia orang ni ngaji Quran. Saya ni malas sikit. Jadi insyaAllah besok kita kitab tasawuf penawar bagi hati. Dalam pukul 8 lebih, pukul 9 macam tu lah. Kalau rasa ada dapat notification tu, ada lah. Kalau tak ada, tak ada lah. InsyaAllah. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih yang share. Terutamanya kat sini banyak komen, saya tak dapat baca satu persatu. Terima kasih. Kita sudahi majlis kita ni dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.